Saya rekodkan skrin. Kalau saya rekodkan dekat sini, cuma nampak apa yang saya share je. So, saya just record terus skrin. Kita tunggu lagi rakan-rakan masuk. Saya nak tengok kehadiran kelas Bahasa Melayu tadi ramai tak? Kalau lebih kurang sama je, saya jalan terus. So, 4 alfa. Sebab takut ada rakan-rakan yang terlibat dengan apa tu? Banjir kan? Banjir kilat. So memang kita tak boleh ni lah. Kita kena maklum lah. Mungkin ada pelajar yang sedang hadapi keluarganya, sedang hadapi masalah kan. Okay, harap semuanya selesai lah Bukan senang tu kalau rumah kena banjir tu. Nak kena selesaikan ambil masa. Okay, hari ni 18 Mei 4 Alpha. Oh, kamu dah banyak subjek hari ni So, setakat ni BM tadi 18 orang. Kamu semua 26, so 8 orang lah yang tak dapat ikuti kelas. Jadi sejarah baru satu orang yang isikan kehadiran. Jadi yang lain boleh isikan kehadiran Okey, yang lain-lain ni boleh isikan kehadiran. Cikgu dah letakkan di ruangan sebelah kanan tu, dekat ruangan chat tu kamu boleh isi kehadiran. Okey. Dah ramai dah masuk ni. Mungkin kamu dah isi kehadiran kot. Yang ini dia ambil masa 15 minit untuk dia update lah. Okey. Terlebih dahulu cikgu nak ucapkan selamat hari raya yang ke-6. Walaupun dah ke-6 hari raya, kita kelas, kita teruskan dengan kelas since kalau kamu akan datang ada peluang untuk belajar ke luar negeri, kamu mungkin exam pada hari raya siapa yang menggunakan handphone, kamu boleh landscape kan kamu punya paparan. Kemudian kalau tak nampak, just kamu zoom lah nanti nota saya tu dan saya memang ada record screen sekali dan kita boleh saya share lah kalau kamu nak rujuk semula ke ataupun saya sekadar share untuk kegunaan rujukan akan datang. Okay, nota saya memang saya ambil daripada buku teks tapi saya just simple-simplekan sikit lah. Okay Jadi setakat ni dah ada 9 pelajar. Yelah kita pun tadi masuk kelas selepas rehat kan. Means kamu rehat dulu tadi. Okey, saya akan terus ke perkongsian hari ini. Okey, di bawah tajuk yang mana untuk bab 4. Sebelum tu saya baik kita bincang tentang rumusan dulu. Okey, rumusan. Maksud saya kita dah bahagikan tugas. Sekejap jangan pening Jangan pening. Cikgu nak scroll ke bahagian rumusan. Sebab kita dah bahagikan tugas. So 4.1 saya akan ambil lah. Yang lain nanti rakan-rakan kamu akan discuss, akan present Hari ni kita satu masa. Jadi cikgu akan go through pantas. Mungkin esok grup yang kedua akan present. Grup yang pertama akan present untuk 4.2. So saya harap satu masa tu juga adalah cukup lah untuk kamu So hari ni boleh masuk tak tu? Okey. Okey. Setakat ni dah ada 14 orang. Siapa yang dah masuk tu boleh isikan ruangan kehadiran. Saya tak pastilah kamu nampak atau tidak chat yang sebelum tu. Tapi saya dah paste semula. Kita menggunakan Medium, Telegram dan Google Meet. Okey. Macam biasalah. Saya seorang je lah yang buka kamera ni kan. Yang lain semua pastilah adab belajar tu tak apa. Apa-apa janji kita pandang muka kamu tu senang kita nak belajar. Okey, so saya terus kepada perbincangan kita. Hari ini kita memang ada 7 bahagian dan kita dah bahagikan kepada kumpulan-kumpulan untuk presentation. Kebanyakannya dah PM saya untuk slide sebab saya yang akan share dan kamu akan present. Okey, hari ini kita akan pergi kepada British Military Administration. Ni selepas
selepas Jepun menyerah kalah. Kalau kamu lihat the time frame dia adalah selepas Jepun menyerah kalah. Ini diambil ataupun peralihan kuasa British di negara kita. British ambil alih. Sebelum tu British memang ada kan? Memang ada. Kemudian Jepun datang ke tanah Melayu, kemudian berkuasa selama berapa bulan dan British telah ambil alih dalam negara kita. Jadi kita nak tengok apa yang British buat. Apa yang dibantu oleh pihak British. Kenapa perlu British mengambil alih? So, itu soalan-soalan yang perlu ada dalam pemikiran kita lah bila kita belajar sejarah tu. Jadi kamu boleh tengok di sini di bawah British Military Administration ataupun MBA. Dua tujuan ni, British mungkin nak cuba bantu kita ataupun mungkin ada udang sebalik mi. Tahu tak? Dia datang ni mungkin nak tujuan menolong sambil nak menjajah, sambil nak yelah sekarang ni negara kita pada masa itu dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Jadi sesiapa yang memerlukan beri bantuan, rakyat sambut. Nampak gambar dia, rakyat sambut kehadiran tentera British. Sebab apa rakyat percaya? Sebab British juga telah membantu dalam orang kata mengeluarkan tentera-tentera Jepun. Menyebabkan tentera Jepun semua dah menyerah kalah. Jadi itu yang rakyat nak beri kepercayaan. Okey, dua je bahagian di sini yang kita boleh lihat. Okey, sekejap sambil-sambil saya nak tengok, takut ada yang nak masuk, saya tak admit. Okey, mengembalikan kestabilan dan keamanan. British cuba nak kembalikan keamanan. Kalau boleh kita ingat, P, politik kestabilan. Mungkin kestabilan tu lebih kepada kestabilan dan keamanan masa tu lah. Belum lagi cerita tentang politik. Kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Rakyat ni percaya tak dengan British? British boleh bantu tak rakyat? Jadi dia nak memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, dua aspek tu. Jadi kita tengok yang pertama, mengembalikan kestabilan tadi dan keamanan. Kata kuncinya keamanan. Kamu lihat di sini, apa yang British usahakan. Ni kata kuncinya, apa British yang telah buat, telah usaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan. Jadi yang pertama, apa British buat, dia tahu ada pasukan yang membantu semasa menghalau tentera Jepun. Ni kamu ingat, MPAJ, Malaya Party Anti-Japanese Army. Okey, ini yang selepas ni akan jadi komunis. Sebab apa? Dia nak cuba juga menguasai tanah Melayu. First kali MBA bubarkan pasukan MPAJ dan semua kan dia bagi senjata untuk bantu tim-tim untuk bantu British lah untuk menghalang penguasaan Jepun. Jadi mereka cuba minta semula senjata daripada tim MPAJ ni tadi yang kemudian berubah menjadi ganas. Sebab apa? Senjata ni tak dapat diambil secara sepenuhnya. Kemudian kita tengok gagal. MBA ni gagal. Gagal untuk apa? Tak dapat nak kumpulkan senjata sebab kebanyakan MPAJ ni dia dah lari masuk dalam hutan. Jadi tak dapatlah nak kutip semula senjata-senjata ni. Kemudian pada masa yang sama, sebab kita masa ni sangat keadaan yang sangat bermasalah, tak aman. Ada lagi kegiatan-kegiatan lain, kegiatan jenayah. Kenapa jenayah? Sebab kalau kamu tengoklah keadaan kita sekarang, mungkin di Malaysia masih aman. Kalau kita tengok di negara lain, Indonesia, kegiatan jenayah. Sebab apa? Bila ada penyakit, orang tak boleh pergi kerja, kemudian nak makan, mungkin tak ada duit. Jadi banyak kedai dipecah, banyak rumah yang kegiatan jenayah dirompak. Jadi kegiatan jenayah ni berleluasa sebab tak ada polis masa tu. Tak ada orang yang nak menyelesaikan masalah pada masa itu. Dan bila ada jenayah, orang yang kuat akan bertindak ganas. Orang yang kuat akan bertindak ganas. Boleh masuk, tak ada masalah. Dan kemudian ada kongsi gelap.
bila kita cerita pasal kongsi gelap, dulu kan ramai orang-orang Cina. Jadi orang Cina ni daripada Jihin dan Haisan yang datang ke lombong-lombong dekat Perak kat Perak, kat Taiping tu, sebenarnya dia datang bukan saja-saja Dia orang datang dan mereka lengkap dengan ilmu lah, maksudnya ilmu dalam dada. Ada kongsi gelap, ada Jihin, ada Haisan. Jadi dia antara dia pun dia saling bergaduh masa tu Jadi kongsi gelap. Ni masalah lah ni. Dan masalah ketegangan kaum. Masalah ketegangan kaum ni daripada Jepun hari tu pun ada masalah. Sebab orang Melayu ada sokong Jepun. Kemudian Cina memang tak sokong Jepun. Jadi dekat situ ada masalah. Masalah kita saling rasa tak selamat lah. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, memulihkan kepercayaan rakyat. So, ada dua je. Satu, memulihkan kepercayaan rakyat. Yang pertama tadi, apa? Yang pertama tadi, keamanan. Kembalikan keamanan, kestabilan kehidupan pada masa itu. So, kita tengok slide yang berikutnya. Kenapa British kena pulihkan kepercayaan rakyat? Satu, sebab, siapa yang baru join ni semua, kamu boleh tengoklah kalau cikgu share video ni unlisted. Tapi cikgu tak boleh share dalam Google Drive ke apa. Sebab kebanyakan video yang saya tengok sebelum ni tadi, besar dia punya megabyte dia besar. Jadi saya akan masukkan dalam YouTube dan saya unlistedkan untuk rujukan kamu saja. Kecuali lah link tu kamu sendiri yang share dengan rakan-rakan saya tak kisah. Okey, tapi saya memang tak upload lah untuk public kan. Setakat ni, tahun ni saya memang sediakan untuk tingkatan 5 saja. Dan tingkatan 4, sebab saya pun sedang belajar dengan kamu dan tingkatan 5 pun saya sedang belajar. Saya uruskan satu-satu batch dululah. Okey, yang ni untuk kegunaan kamu je lah. Okey, unlisted. Dah boleh masuk ke tu? Okey, sekejap cikgu admit. Muhammad Yasir. Tu dia yang masuk kemudian ni, nanti kamu rujuklah rakaman saya yang mula awal tadi So, seterusnya kita sampai 11.20. Kita jalan lagi. Kita lihat kenapa rakyat menghadapi kesukaran hidup. Sebab apa kenapa British nak pulihkan kepercayaan rakyat? Sebab apa kita nampak dia sebagai hero, membantu rakyat. Sebab apa? Apa sebab dia? Sebab rakyat sangat menghadapi kesukaran semasa pemerintahan Jepun. Dan kita boleh nampak dekat situ ubat-ubatan kan, lepas perang ramai yang cedera ubat-ubatan tak ada, bekalan makanan kurang. Masa Jepun pun dijatuh bekalan makanan, dan harga pula benda sedikit dia mengalami inflasi. Benda sedikit jadi harga dia jadi tinggi. Macam sekarang RM50, berapa barang je kamu boleh beli dalam troli tu? Mungkin 2 barang. Beli pampers, beli susu, habis dah. Tak cukup RM50. Tu yang parents lah yang ada anak-anak kecil ni. Kalau macam kamu beli benda yang murah tu, dapatlah banyak. Tapi yang keperluan tu, telah berlakunya inflasi. Itu kamu boleh terujuk dalam buku teks, harga-harga yang berkaitan dengan inflasi, harga yang melambung. Kemudian, bekalan ubat-ubatan tu tak cukup. Bila bekalan ubat-ubatan tak cukup, masa tu keadaan penyakit merebak. Ada penyakit. Ni penyakit beri-beri. Apa penyakit beri-beri ni? Kamu Google lah nanti. Tengok apa penyakit beri-beri. Kekurangan zat makanan. Yang cikgu tahu kalau kamu belajar dulu ada kwashiorkor. Itu kekurangan zat makanan macam orang di apa kita kata dekat mana dekat Somalia sana. Okey, jom kita tengok sekejap. Kalau kita tak tahu, kita Google lah apa lagi. Okey, penyakit beri-beri. Apa jenis penyakit tu masa zaman penyakit yang menyebabkan saraf-saraf kekurangan zat makanan. Jadi macam kaki gajah Kaki gajah dia jadi bengkak. Urat saraf bengkak. Mungkin kekurangan iodin ke apa, kamu kena baca lah. Okey. Bila kita tekan dia bergelembung tu. Masalah tu.
Masalah kalau kita dapat penyakit macam tu sakit tu bukan nampak aja kembung tapi sakit Jadi dahlah penyakit merebak, kemudian ubat-ubatan sukar didapati. Jadi masalah lah rakyat hidup dalam masalah yang sukar. Okey, seterusnya masih di bawah memulihkan kepercayaan rakyat, disebabkan bekalan makanan tidak mencukupi, kamu kaitkan dengan kebuluran. Bila kebulur, tak ada duit nak makan. Kemudian ada kegiatan inflasi. Bila ada kegiatan inflasi, mereka nak meraih keuntungan. Orang yang berniaga ni, dia nak meraih keuntungan, dia sorokkan barang. Macam baru-baru ni kita nak hari raya kan. Mereka sorokkan apa tau? Allahu Akbar. Minyak. Minyak dalam paket. Minyak dalam paket tu disorok. Sebab apa? Mereka nak kan keuntungan yang berlipat ganda. Dia suruh kita beli minyak dalam botol. Minyak dalam botol tu of course lah mahal kan. Minyak dalam plastik tu murah. Jadi itulah dia kegiatan menyorok barang. Dan masa tu ada amalan rasuah. Siapa yang boleh bayar lebih, itulah yang dapat bekalan makanan. Orang yang berduit lah. Orang yang tak berduit, macam kebanyakan rakyat, memang masalah. Kemudian yang sebut tadi tentang kongsi gelap. Bila kongsi gelap mesti ada peras ugut. Ni macam buli di sekolah. Ada peras ugut. Kemudian ada pasaran gelap. Zaman-zaman kamu tingkatan 1 dulu. Heboh dengan pasaran gelap tingkatan 1. Kena bayar duit kat sekolah kita. Dan masa tu di Kuala Lumpur, di pusat di Kuala Lumpur sana dan tidak terkawal. Dan masalah ini semua gagal dibenteras oleh British Military Army tadi. Okey, dia tak sangka pula banyak pula masalah dia nak datang nak selesaikan ni. Seterusnya kamu tengok bila rakyat tu hidup dalam penderitaan, dalam kesesaraan dan rakyat ni berharaplah dapat diselamatkan oleh British tadi. Tentera British Army tu BMA tu Military British Army. Kemudian kamu tengok British dalam mengambil alih pentadbiran tanah Melayu dan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan nakkan sokongan British kepada negara kita. Sebab sebelum tu kita diperintah oleh Jepun. Ada rakyat tanah Melayu yang setia kepada Jepun. Jadi itu sebablah British nakkan kepercayaan orang Melayu ni ataupun sesiapa yang ada di tanah Melayu masa itu percaya kepada pentadbiran British. Dan dalam masa yang sama British cuba pulihkan apa kerosakan sebab masa tu dengan peperangan dan sebagainya, mungkin infrastruktur seperti contoh jalan raya, perhubungan semua dah terputus. Jadi British cuba nak repair lah, nak pulihkan kerosakan infrastruktur. Bangunan-bangunan, contoh kan sebelum ni mereka menggunakan balai polis, dewan-dewan. Jadi itu yang cuba dipulihkan oleh British. Okey, seterusnya. Ini kenapa kita kena tahu semua ni? Sebab kalau ada ditanya, maksudnya kemungkinan soalan ni mungkin ditanya kan? Apa matlamat BMA untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat selepas perang? Apa yang kita buat mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat? So kalau kamu rujuk dalam buku teks, semuanya ada dalam saya pergi back 100 ini tadi. Okey, siap sebenarnya kamu kan jadi serajin baca ni muka surat 94 dan muka surat 95. Cikgu tukarkan jadi beberapa slide. Kamu boleh baca kat situ lah. Kalau siapa yang jenis membaca, suka highlight kan, kamu boleh baca kat situ. 94 dan 95. Yang ni cikgu dah tengok. Sejauh manakah usaha yang dijalankan? Sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh MBA? Dekat sini pelajar selalu tak faham. Dan bila tak faham soalan, mungkin kamu dah pernah belajar, bila kamu tak faham soalan, kamu tak boleh nak jawab soalan ni. Sejauh manakah?
Jadi sejauh manakah ni kamu kena tukarkan dengan bagaimanakah cara. Ataupun bagaimanakah, apakah usaha. Buang perkataan sejauh manakah tu, kamu kena tukar. Okey? Kamu kena tukar. Jadi, ini kamu kena tukar maksudnya apa? Kamu kena, ini yang pelajar kena tahulah yang sejauh manakah usaha tu, kita tukarkan dengan perkataan bagaimanakah. Bagaimanakah ataupun apakah. Apakah cara, bagaimanakah cara, itu dia. Bukan tanya sejauh mana, nak pergi mana, bukan. Okey, itu selalunya pelajar bermasalah kat situ. Apakah, okey, sejauh manakah tu kamu kena tukar. Bagaimanakah usaha ataupun apakah usaha yang dilakukan oleh MBA yang berjaya mencapai matlamatnya. Dilakukan oleh MBA berjaya mencapai matlamatnya. Dapat tak? Capai tak matlamat dia? Setakat ni tak capai. Kita dengar gagal, kan? Sebab matlamat dia memang untuk stabilkan dan pulihkan kepercayaan rakyat dan juga mengembalikan keamanan. Tapi apa yang kita belajar setakat ni gagal. Gagal. Jadi bagaimanakah usaha, sejauh manakah usaha, kamu boleh kata usaha yang dilakukan oleh MBA tidak berjaya mencapai matlamatnya dan menemui kegagalan. Ini kerana masuk fakta. Gagal memulihkan keamanan akibat kongsi gelap, gagal akibat kerana kekurangan bekalan makanan, inflasi yang telah berlaku. Nampak? Kamu kaitkan cerita tu. Okey? Tu cara dia. Bagaimana kita membuat interpretasi. Jadi kita belajar hari ni sejauh manakah tu adalah tukarkan bagaimanakah, apakah, itu saja. Okey? Tu kena ingat. Seterusnya, apa harapan British? British berharap untuk memulihkan sosioekonomi dalam keadaan sosial dan ekonomi. Dia nak pulihkan kepercayaan rakyat. Kemudian apa yang cuba dia usahakan? Memulihkan ladang getah. Kenapa memulihkan ladang getah? Sebab pihak komunis ni dia bukan menyusahkan manusia je. Pokok getah pun habis dia takik-takikkannya. Sebab apa yang tanam getah ni dulu British. British yang bawa biji benih dan tanam getah di tanah Melayu. Jadi pihak komunis yang datang sebelum tu banyak berlaku kemusnahan. Jepun juga melakukan kemusnahan. Semua lombong biji timah ditutup. Jadi mereka memulihkan. Inilah prospek-prospek ekonomi yang British mahu. Mereka yang mulakan lombong biji timah, ladang getah, kemudian memperbaiki prasarana. Contoh jalan raya. Jalan raya yang nak dihubungkan ke kita katakan pelabuhan. Semua tu diselesaikan, cuba dipulihkan. Kemudian kamu tengok kemudahan kesihatan, klinik dan sebagainya yang dimusnahkan tentera Jepun juga dibaik pulih. Itu usaha dia. Tapi dalam ada usaha mesti ada cabaran. Cabaran, kesukaran yang dihadapi oleh British. Kamu tengok kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin. Tu semua. Sebab semua tu benda besar-besar tu. Dalam masa yang sama, cikgu kena screenshot lah apa benda yang kita belajar ni. Ni semua untuk dokumentasi. Setiap kali kita kelas, semua ni kena hantar ke mana? Kena hantar ke kelas kamu kena hantar ke apa nama? Allahu Akbar. PPD Melaka Tengah, JPN. Semua tu dia nak tengok kita punya presentation. Okey. Kamu belajar ke tidak? Belajar, kemudian kamu nak kena apa nama? Buat latihan. Nanti kita akan rujuk lah dalam buku kamu tu. Saya ada 10 minit lagi. Kamu akan rujuk buku kemahiran
Buku kamu yang ni. Okey. Saya rekod skrin je tapi saya tak rekod pun apa yang daripada Google Meet. Tak apalah. Nanti kamu rujuk dan siapkan kamu punya latihan berkaitan dengan bab ni. Bab yang kita baru belajar ni lah. Sekejap satu muka surat je. Muka surat 70. Okey? Muka surat 70. So ni nanti kamu boleh buat latihan muka surat 70. Muka surat 70. Kemudian macam mana cikgu nak tahu kamu dah siap, kamu boleh screenshot dan PM saya je lah. Tak payah letak dekat wall 4 alpha ni tak kisah, kamu boleh rujuk buku teks, kamu boleh jawab sendiri ataupun kamu boleh lihat jawapan terus. Itu latihan kamu sampai kita jumpa next class lah. Kamu buatlah relax-relax sekarang, buat satu buku, satu muka surat je, tak banyak. Okey, sambung lagi sikit. Jadi bila kesukaran British tadi bawa masuk semua jentera dan sebagainya, jadi kesannya apa? Kesannya ekonomi tu sukarlah dipulihkan. Banyak benda yang tidak bawa masuk, jentera, alat ganti, apa mesin-mesin teknologi yang cuba dibawa, tak boleh dibawa masuk. Tu kesukaran dia. Jadi akibat itu, sukarlah untuk British untuk pulihkan ekonomi. Dan sosial keadaan tanah Melayu pada masa itu. Kemudian British memang berusaha untuk memulihkan kekacauan yang ada kongsi gelap, peras ugut dan sebagainya tadi. British sebab dia ni tentera, dia nak cuba pulihkan kekacauan tapi masalah juga, tak dapat nak menangani masalah ini. Jadi atas sebab itu rakyat memang hampa. Rakyat rasa British ni tak dapat nak membantu pun menyelesaikan masalah rakyat pada masa itu. Jadi akibat itu apa yang telah rakyat sedar, rakyat terus sedar British gagal untuk mentadbir persekutuan ataupun tanah Melayu pada masa itu. Jadi rakyat dah mula ambil sikap berwaspada dan tidak mempercayai kuasa asing. Dulu sekali dah terkena dengan Jepun. Ingatkan Jepun nak beri kita merdeka. Tak ada. Sekarang ni British nak cuba bantu tapi masih gagal. Tak dapat selesaikan masalah. Jadi rakyat dah mula ambil sikap was-was. Boleh ke British ni bantu kita? Kan? Itu adalah berwaspada. Kemudian kamu tengok dan apabila rakyat memerlukan bantuan pada masa itu, bantuan maksudnya makanan, bantuan keselamatan, bantuan apa lagi? Apa yang rakyat nak tadi? Bantuan perubatan. Masa itu British gagal untuk membantu rakyat tanah Melayu. Oleh sebab itu BMA ini tidak berjaya. Pentadbiran itu tidak berjaya. Jadi oleh aspek tersebut, dua perkara ni kita nampak British cuba membantu tapi berbalik kepada apa benda tadi? Dua je point dekat situ. Kestabilan, keamanan, memulihkan kepercayaan rakyat, yang lain tu semua huraian. Kamu boleh kaitkan mana yang kamu ambil dapat ingat, itulah huraian dia. Sejarah ni dalam bentuk penceritaan dan kata-kata kunci tu bila kamu ada kongsi gelap, kamu boleh kaitkan dengan peras ugut, kamu boleh kaitkan dengan inflasi. Nampak tak? Dia berkembang kat situ. Kemudian ada pergaduhan sebab apa? Ada masalah kan? Ketegangan kaum. Masa tu semua masalah lah. Jadi siapa yang dapat bertahan, kita lah generasi yang seterusnya lah yang dapat kekal daripada orang-orang yang mengambil iktibar tadi. Mengambil iktibar. British ni tak boleh bantu kita. BMA ni tak boleh bantu kita. Jadi kita akan pergi kepada yang seterusnya. Jadi kumpulan yang seterusnya
akan cuba membawa gagasan Malayan Union. Oh, British, kalau melalui British Army tak selesai. Jadi masuk satu lagi yang cuba British bawa iaitu Malayan Union. Nanti kita tengok orang-orang Melayu, orang Cina masa tu setuju tak dengan Malayan Union ni. Tu rakan kamu akan terangkan. Esok kita ada kelas tak? Sekejap. Hari ni hari Selasa, esok Rabu. Okey, Rabu esok 8 pagi. Rasa-rasanya boleh masuk kelas tak esok ni? Mana tahu pagi-pagi semua atas katil lagi kan? Tapi tak apalah, siapa yang boleh masuk kelas, masuk. Masuk kelas. Macam biasa kita masuk kelas, cuma cikgu pun ada 4 minit lagi. Nak sampai juga setengah jam ni dalam kita bercakap ni, setengah jam. Dalam masa yang sama, esok cikgu akan rekod rekodkan perkongsian kita. So, ni dah boleh